mungkin pun ada tulis kat buku nota ke apa kan. Sebab tu bila masuk bengkel, perempuan jangan duduk melangut je. Mesti ada buku. Mesti ada buku nota, mesti ada pen untuk catat. Kadang kita tak sempat, kita tak pergikan nota lagi. Tapi perempuan sendiri kena tulis lah apa-apa benda. Okay. Seminggu lepas, kita recap sikit aja tentang kita sebut pasal kenali Al-Quran anda. Okay, sebab kita tahu, bila kita nak baca Quran ni, kebanyakan orang dia baca-baca, dia tak tahu pun Quran datang dari mana. Dia macam dia tak ambil kisah pun, sejarah penggunaan Al-Quran pun semua tak tahu. Sebab apa? Bila kita bagi ujian, bab ni semua orang tak boleh jawab. Jadi apa maksudnya perempuan ada Quran tapi pun tak tahu Quran tu datang dari mana. Ada yang macam kata, bukan nak kata paling teruk, tapi dia ni macam tanya Quran di mana, dia beli kat kedai. Macam itu, jawapan dia macam itu je. Dapat Quran di mana? Saya beli kat kedai. Adakah itu Quran datang dari kedai? Itulah maksudnya kan. Jadi kita kena tahu Quran ni, sebab tu bila kita nak baca Quran, kita kena ada prosedur nak baca tu. Kena ikut, kalau benda tu kena dengung, kena panjang. Sifat urut tu ada bunyi kena melantun ke apa benda, ada keluar angin ke apa, semua tu pakai kita saja-saja. Itu semua sebab memang Allah nak kita baca macam tu. Sebab tu bila Allah turun ke ayat Quran, 30 juzuk tu, daripada Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia. Lepas tu sampai pada Rasulullah melalui Jibril, secara berperingkat-peringkat, selama 23 tahun tu, di Mekah, Madinah tu kan, berperingkat-peringkat, bukan saja-saja turun macam tu, dia datang dengan bunyi. Al-Quran tu datang dengan bunyi, dengan suara. Yang tajwid ni ada untuk support suara tu. Macam mana nak dapat dengung, buat macam ni. So ulama datangkan simbol, tanwin yang sengit, tanwin yang straight, ada sabdu, ada sukun, benda-benda tu semua untuk supportkan bunyi tu. Sebab Quran tu datang dengan bunyi, dia bukan datang dengan tulisan. Oleh kerana dia datang dengan bunyi, tulisan tu dia kena adjust ikut suara tu. So kalau suara dengung, ulama Quran buat macam mana? Okay, kalau dengung ni, okay, kita buat tanwin straight, tanwin yang sengit. Menunjukkan kalau tanwin yang tak selari, yang sengit tu, mesti dah standby nak kena dengung. Kecuali jumpa huruf tertentu. Macam tu lah. Itu fungsi dia, ada simbol-simbol tu. So kalau pun tengok slide tu, kan ada jenis penulisan Quran zaman-zaman dulu. Dulu-dulu pun mana ada titik, baris semua tak ada. Sebab tu kalau kita sendiri, tengok sekarang ni perempuan buat buku tahriri, perempuan sendiri yang merasa macam mana orang dulu menulis. Orang yang buat projek tahriri, kalau yang tak masuk projek pun yang biasa-biasa yang buat surah Abasa tu. Perempuan sendiri merasa macam mana orang zaman dulu menulis. Tapi sekarang perempuan copy je. Orang zaman dulu kena dengar, lepas tu buat macam mana tulisan. Yang kita copy direct aja. Kalau situ ada sukun, kita pula tak boleh tinggalkan sukun, buangkan baris tanwin tu jadikan satu, tak boleh, kita pula yang salah. Sebab tu kita 100% sebiji kena copy. Sebab tu nama projek tahriri, 100% copy. Jangan eja-eja sendiri. Okay? Sebab bila zaman dulu, Quran tu tak ada titik, tak ada baris, kosong aja. So bila kosong, orang Arab dia boleh baca sebab dia orang tu menghafal. Sebab dia punya hafalan dia orang kuat. Sebab tu dia datang huruf semua, dia dulu kan dia penyair-penyair yang hebat. Dia orang memang boleh baca benda-benda tu semua. Tapi bila Quran tu Islam tu dah berkembang, Quran tu dah keluar ke seluruh dunia, ke Eropah, ke China, ke Russia, ke Asia Tenggara, semua dah bersifat. Dan kita bukan orang Arab. Sebab tu nama orang Ajam. Orang Ajam tu bukan orang Arab. So, bila kita bukan orang Arab dah, tentulah kita tak boleh baca. Macam mana nak baca ni? Ini huruf apa? Huruf kalau bar, bentuk bar satu lekuk. Itu kalau tak ada titik, kita nak cakap apa ni? Ta ke, sa ke, ya duduk tengah ke? Apa benda? Tak tahu. Okay, sebab tu dari masa ke masa, beberapa tengok pada jadual tu, kita ada tengok inovasi penulisan Quran. Mula-mula pada tak ada baris, lepas tu dia tambah titik, lepas tu dia tambah baris harakat tu, dan tambah-tambah sampai satu tahap kita boleh baca sekarang. Walaupun kita boleh, kita nampak dah baris-baris tu, tapi tetap kita kena belajar macam mana nak bunyi pula. Sebab kita nampak, okey, dah ada baris, ada tanwin, ada hamzah wasl, ada bagai-bagai. Tapi nak bunyi dia macam mana pula? Nak bunyi tu lah kita kena belajar. Kita kena ada guru. Kita nak tengok, oh macam ni bunyi. Kalau baris atas, oh bunyi dia A. Kalau baris bawah bunyi dia I. Macam tu lah. Maksudnya kita kena ada guru. Kita tak boleh just tengok, lepas tu macam tahu-tahu sendiri. Tak boleh lah. Sebab Quran dia kena ada panduan. Tak boleh macam suka-suka sendiri. Tak boleh. Walaupun perempuan ada 10 guru, tapi semua melalui YouTube, melalui tengok dekat video ke apa, dia tak menepati dengan seorang tu hanya ada satu guru tapi dia berdepan. Beza. Orang tu dia tak adalah YouTube bagai tu. Tapi dia terus berdepan dengan guru, itu jauh lebih baik pada orang yang ada 10 guru tapi daripada 10 channel mana-mana yang hebat kat dunia ke apa, tapi dia tak pernah berdepan pun dengan guru. Siapa yang dengar bunyi bacaan? Dia dengar guru tu punya bacaan, tapi guru tu tak dengar pun bacaan dia. Kecuali dia masuk kelas online ke apa, itu bolehlah semak. Tapi kalau dia just tengok, masuk macam mana,
Tapi tak ada siapa yang semak pun tak menepatilah benda tu. Sebab Quran mesti bertalaki. Okey. Dan selepas itu dalam slide tu kita tunjuk perbandingan kan, Quran Imla'i, Quran apa? Imla'i dengan Al-Majid. Imla'i. Majid tu Imla'i tu. Okey, Quran Majid tulisan Imla'i, resam Imla'i. Quranul Karim yang kita sekarang ni tulisan resam Rusmani. Itu bentuk tulisan tu. So sekarang ni satu dunia ni boleh kata 95% kot yang menggunakan resam Rusmani. Maknanya resam Rusmani dia luas, seluruh dunia pakai. Sebab tu kita pergi mana-mana kita sedang nak baca. Kecuali ada setengah Quran tu dia pakai tulisan yang lain, kita tak pernah tengok. Biasa macam orang Iran ke orang Iraq tu macam lain lah sikit. Dan kita pun tak perlulah, kita belajar yang kita baca sekarang lah. Sebab dia lebih mudah resam Rusmani. Dan sebab tu kita tajuk kita pun kita belajar jenis sistem resam Rusmani lah. Dengan sistem simbol ni semua dia sangat mudah. Kalau perempuan faham kaedah, dia memang sangat mudah. Perempuan belajar awal, lepas tu seluruh Quran perempuan boleh baca. Tapi dengan syarat kena ada orang semak lah. Tak boleh tiba-tiba baca seorang kan. Okey, dari slide tu ada perbandingan. Lepas tu kita ada bagi tips. Ada poll tu kan, kita bagi undian. Yang satu, bila kita ada bagi poll dalam Telegram tu, ada poll kan pilih buat undian. Itu perempuan pun aktif lah, jawablah soalan tu. Sebab benda tu bukan benda luar, kita sendiri dalam bengkel tu yang buat. Jawab aja. Sebab saya tengok jumlah orang peserta dekat 300, tapi yang jawab tu pun 1 lebih. Macam perempuan tak ambil tahu pun benda tu. Ataupun sama ada perempuan tak tahu nak tekan macam mana kot. Tapi dia just kita bagi poll, tekan daripada jawapan yang perempuan rasa mana betul tu, tekan. Sebab kalau salah, perempuannya handphone tu akan bergetar. Dia warna merah cakap salah. Kalau betul, siap keluar ada konfeti, benda macam tu kan, kalau betul. Itu just for fun lah. Perempuan ni pun belajar juga rupanya, Quran ni sebab apa, ramai kita tengok. Saya saja je bagi poll tu, selepas kelas yang minggu lepas kan. Sebab apa nak tengok, perempuan aware tak saya cakap apa. Tips yang mudah nak tengok Quran tu resam Rusmani ke bukan, tengok pada Hamzah Wasal. Nampak Hamzah Wasal, Alhamdulillah kan Hamzah Wasal tu tengok kat situ. Kalau tak ada Hamzah Wasal macam kepala sot tu, maknanya dia bukan resam Rusmani. Maknanya kalau kita nak beli Quran, tak payahlah beli Quran tu, nanti perempuan tak faham nak baca yang lain-lain sebab dia punya simbol tu dia bukan resam Rusmani. Sebab perempuan belajar tajuk resam Rusmani. Tiba beli Quran yang Quran Imla'i. Memanglah perempuan tak boleh nak baca. Okey, so itu tips yang paling mudah, paling cepat. Buka Quran, tengok surah Fatihah. Tengok ada Hamzah Wasal. Dan Hamzah Wasal tu kan, tapi kita tengok, majoriti letak jawapan apa yang nombor 1 tu. Lihat awal ayat pertama. Surah Alhamdulillah tu bukan ayat pertama. Alhamdulillah tu ayat kedua. Majoriti buat ayat yang apa jawapan dia yang pertama. Sebab yang pertama tu Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Al-Quran kan 7 ayat. First dia ayat nombor 1 Bismillah. Yang kedua baru Alhamdulillah. Bila perempuan kita lah, kita jenis macam leka, kita dah confident je nombor satu. Majoriti jawab nombor 1. Pada jawapan nombor 2. Lihat awal ayat kedua. Macam itulah ayat tu. Tapi banyak ayat kedua lah. Hamzah Wasal tu. Baru kita, dia tips yang paling mudah. Yang kata cop pengesahan tu belakang. Itu kalau macam kita nak selidik lagi betul ke daripada Malaysia ke. Atau bukan daripada Malaysia pun tapi dah KDN dah mengesahkan okey ni boleh guna. Adalah melalui cop pengesahan KDN tu. Baru kita beli. Sebab banyak Quran sekarang ni, banyak yang jenis tak ada cop ke apa. Sebab dia orang jenis macam smuggle masuk pada luar. Memang bawa sendiri punya, lepas tu jual kat Facebook apa semua. Memang tak ada KDN. Kita pula memang ambil baca je. Itu tak boleh. So kita sendiri kena make sure kita punya Quran tu dah disahkan oleh kerajaan. Walaupun dia datang dari Arab Saudi ke apa, tapi dia cop KDN tu. Tu mengesahkan. Okay. Cara tu kita lah, kita dah belajar Quran, kita kena tahu, lepas tu kita kena kenal Quran kita. Jangan main kita dah belajar bagai-bagai, Quran pun kita tak kenal. Tapi kita nak baca dia, tapi kita tak kenal dia. Dan kita pun nak jadikan dia sahabat dunia akhirat. Dia nak jadi peneman kita, tapi macam mana kita nak jadikan dia best friend, sedang kita tak kenal best friend kita tu siapa. Okey. Okey, lepas tu dekat slide tu ada tunjuklah susunan huruf hijaiyah semua kan. Okey. Lepas tu huruf yang bentuk nampak macam sama tapi tak serupa. Pattern nampak sama. Tapi dia punya sebutan bunyi tu semua lain. Itu just nak kenal lah. Kenalkan macam mana huruf hijaiyah ni. Dan kita dah beritahu situ, dia ingatkan lam alif bukan dalam susunan huruf hijaiyah. Dia adalah gabungan huruf lam dengan huruf alif. Dia bukan duduk alif batas sampai ya. Lam alif tu bukan. Lam alif tu kalau Quran kita baca Mukadam zaman dulu kan resam Imla'i tu dia letaklah lam alif. Tapi Rusmani bukan, dia tak ada. Lam alif tu ada lam 1, alif 1. Dan kenapa ada lam? Memang dalam Quran kita jumpa banyak lam alif sebab dia memang datang bergabung. Dia memang akan duduk couple dia, memang tu couple dia. Tapi dia bukan dalam susunan huruf hijaiyah tu. Okay. Lepas tu kita ada tunjuk sikit tentang
simbol harokat, tanwin baris atas, bawah, depan. Lepas tu tanda bulat buja meninggi, huruf ziyadah, alif waw ya yang kecil tu, coek tu. Lepas tu kita ada tanda mat. Nampak tanda mat tu dah standby, maknanya benda tu kita kena baca panjang tetapi lebih daripada 2 harakat. Itu kita belajarlah. Okey, lepas tu kita ada bentuk diamond, ada sin kecil, semua ada simbol dia, ada fungsi-fungsi dia. Ini dia recap apa yang berlaku minggu lepas. Ini secara umum kita belajar secara umum apa benda simbol-simbol tu apa benda. Lepas tu kita belajar apa fungsi. Sebab kita tahu daripada mana datang huruf apa je sabdu tu datang daripada huruf shin yang dipotong ekor dia. Ada siapa boleh mute tak? Mic. Lepas tu kita tengok kan macam huruf hamzah wasal tu datang daripada huruf sod yang dibuang ekor, kita ambil kepala. Itu daripada mana dia datang lah. Itu yang kita belajar minggu lepas secara umum. Okay. Dan dekat sini saya nak beritahu dari situ satu lagi tentang adab nak belajar. Sebelum saya masuk yang bab hari ni, kita walaupun kita ada banyak guru, perempuan belajar kat mana sekalipun, mesti jaga adab masa nak belajar. Perempuan tak boleh compare guru tu dengan guru ni. Orang ni jajar lain, ini tak bagus, ini tak betul, tak boleh. Bila kita belajar, kita dah sendiri nak komit belajar dengan guru ni, guru tu. Apa yang perempuan terima, itu adalah perempuan punya rezeki dapat ilmu tu. Tapi perempuan tak boleh compare. Guru ni dia cakap lain lah. Ni dia cakap kena demo buat macam ni. Bukan macam tu. Tak boleh. Sebab dia, guru yang mengajar tu, dia ada guru dia. So dia akan sampaikan apa yang guru dia ajar pada dia. Dan kita tak boleh nak compare dengan guru lain sebab guru tu, dia dapat pada guru dia. So kita tak boleh menafikan cara teknik mengajar orang. Sebab apa kita tengok ada orang sekarang ni, tambah zaman sekarang ni, orang dia belajar tapi dia tak ada adab. Saya memang sangat tekankan adab ni. Sebab kita macam ikut suka je. Nak belajar tapi adab tak ada. Okay. Kita macam kadang direct cakap, tu ustaz tu ajar kena tutup rapat. Kenapa? Awak ajar kena buka mulut. Kenapa pula? Itu cara dia. Dan sekarang ni bila anda masuk dalam satu program lain, dia ajar macam ni, dia terima je lah. Sebab apa yang penting, hujung dia, sebutan tu betul. Teknik mengajar macam-macam cara. Okay, sekarang contoh hari ni perempuan, ni contoh kerana perempuan ni zero lah. Okay, baru nak belajar huruf hijaiyah. Baru nak belajar makhraj huruf, baru nak kenal huruf. Okay, perempuan masuk kelas ni. Tiba pada masa sama perempuan ada masuk kelas lain. Mana-mana kelas lah tak kisah. Lepas tu bila perempuan tengok, orang ni ajar kata buka mulut. Orang ni cakap tak payah buka mulut sangat, kena rapatkan sikit. So kat situ ada macam soalan perempuan rasa macam satu konflik. Padahal dia bukan konflik besar pun, bukan masalah besar pun. Yang penting bila hujung dia, sebutan dia sama. Kalau contoh, macam iklab. Ada yang kata iklab tu, okey, bagi kena bibir lembut. Ini contoh pada orang yang zero tu, jangan risau kan, nanti kita akan belajar. So kalau contoh macam bibir kata iklab, okey, cara dia ada guru ajar, dia sudah tak kemam saja. Bukan kemam, macam kenakan bibir lembut saja. Maksudnya dia tak rapat macam macam tu. Dia kemam je, macam just kena bibir lembut. Tapi ada guru lain contoh dia ajar, okey kena buka sikit. Sebab apa? Kena ada ruang macam kertas boleh masuk. Kat situ kan ada nampak macam perbezaan. Tapi bila kita baca, adakah beza sangat bunyi dengung tu bila dah contoh yang apa yang ini cuma boleh masuk kertas dengan yang just kenakan bibir. Dengan dua tu berbeza. Tapi cara kaedah tu itulah kata bila cara kaedah mengajar terpulang, ada yang guna teknik ketuk-ketuk lah, ada jenis kaedah menari ada kaedah macam-macam jenis, ada guna jari, macam-macam semua ada. Itu adalah teknik cara nak bagi orang tu faham. Tapi akhirnya bila orang tu sebut betul ke kena dengar, dengar betul, dah lah, betul lah tu. Kecuali benda tu memang kena dengar tapi tak dengar, tu dah confirm dah salah. Sebab tu adab tu. Perempuan boleh ada banyak guru, tak ada masalah. Sebab kita tu ilmu. Tapi bila dah ada banyak guru, jangan kita compare. Jangan kita pula nak kata guru ni tak bagus lah ni. Tak boleh. Dan guru sendiri pun, kalau ada guru yang mengajar kat sini pun, jangan compare perempuan mengajar tu dengan orang lain mengajar. Contohnya, saya ajar macam ni, awak jangan ikut orang lain mengajar. Awak kena ikut saya je. Tak boleh. Sebab kita mengajar cara kita. Orang ajar cara dia. Tak kisah. Sebab apa? Itu adalah teknik saja. Yang penting pengakhiran tu betul tak dia boleh sebut. Macam saya cakap terang, saya bukan level mengajar yang canggih-canggih, tinggi, yang hebat-hebat, tak ada. Saya memang ajar untuk yang very simple, tapi bukanlah kata shortcut express tu. Tapi jenis untuk mudah faham saja. Dan memang saya ngaku saya bukan level yang tinggi-tinggi lah, yang hebat, yang terbaik di Malaysia ke apa, bukan.
Saya biasa-biasa, memang saya nak bantu orang yang zero saja. Memang itu niat saya nak bantu orang yang tak boleh nak mengaji ni, tambah-tambah dah pencil lah, dah apa semua ni. So cara nak belajar, inilah yang saya boleh bantu. Okey, sebab saya sendiri pun ada guru saya sendiri. Tapi kalau saya guna teknik guru saya sebetul-betul, nanti perempuan tak boleh ikut. Dah dengan semacam tinggi pula. Tapi saya kena adjust lah. Sebab perempuan punya background, saya kena tahu perempuan ni majoriti macam mana. Dan saya tahu banyak orang bengkel ni banyaknya ex-nurses dulu. Kerja macam-macam hospital semua ada. Maknanya dah biasa. Maknanya perempuan ni semua ada pengalaman pergi ke sekolah. Memang ada bekerja, pernah menulis. Maknanya perempuan faham lah kalau saya guna bahasa yang campur-campur sikit tu, boleh faham lah sebab perempuan pun pernah bekerja. Perempuan pernah kerja kat kementerian mana ke, syarikat apa ke, apa kan semua. So, bila saya sebut benda tu boleh dapat lah. Kecuali lah perempuan ni memang dah duduk dekat kampung, hulu mana, tiba-tiba nak kena ajar, saya kena guna bahasa lain pula. Tak bolehlah guna bahasa campur-campur ke apa. Maknanya itulah, maknanya kita nak kena tahu level orang kita audience tu. Sebab tu saya cakap terang-terang, saya punya kelas ni kalau saya buat slide presentation ke, nota ke apa, itu cara saya untuk perempuan senang faham je. Memang saya punya gambar ni tak adalah cantik, beria bagai. Tapi itu yang untuk bila saya sampai tu kita pun boleh dapat lah macam tu maksudnya kan. Okey, itu yang lebih kurang dah yang minggu lepas ni cerita. So hari ni yang kita akan masuk bab baru. Saya akan share slide ni. Nanti tengoklah, make sure mudah-mudahan nampak lah. Macam saya lepas tak nampak kan. Aduh, dia macam kita try dulu. Nampak? Nampak tak? Ni mula dia tak faham. Nampak Ustazah. Nampak Tapi tamat. Tamat memang tadi tamat. Ni lah dia. Semalam ya praktis dengan Fariza pakai. Nampaknya. Sat. Sorry lah Fariza kalau tak tak menjadi macam praktis malam. Hello, dengar tak? Hello. Dengar kot. Nampak tak? Nampak. Nampak full screen ke? Nampak Bengkel Tajwid Pro 2021. Full screen Nampak full screen. Full screen Ustazah. Okey. Dah boleh mute balik. Nampak Okey, ini maksudnya yang logo depan tu lah warna merah ni kan. Hari ni punya. Ustazah tak full screen. Tak full screen. Kat mana tak full screen? Handphone? Dekat handphone. Tu handphone. Dekat laptop pun tak full screen. Tak full screen macam mana pula dah. Ya Allah. Ustazah. Yup. Fariza. Ustazah dekat yang slideshow tu. Slideshow. Bahagian bawah belah kanan tu. Ada lambang print tu. Ustazah dekat slideshow. Sebenarnya dah masuk dah tadi tu. Set. Ini dia problem ni kalau pagi ni dandan lah. Pada semalam okey je. Tak apa. Macam mana nak hilangkan dalah? Ustazah okey. Alright. Ni nampak muka-muka orang ni ke? Dia keluar macam tadi je lah. Macam mana kita nak off muka-muka orang? Dia lambat sikit. Ustazah just klik dekat tu. Macam mana kita nak tutup muka orang? Aperture ni.
Kalau kenapa hide presenter view? Macam mana? Screen. Show, hide link, show taskbar. Sana, macam mana? Semalam okey je pun. Ustazah tu. Aduh. Tu. Ha? Ustazah just dekat slide view saja. Ustazah klik kat situ je. Pergi point mouse tu dekat yang bawah tu, yang belah kanan bawah tu, yang gambar tu. Slide Dah view tekan tu. dah. Dah tekan. Tapi dia keluar macam ada macam taskbar pula sebelah tu. Tu kata benda alah ni semalam okey je. Okey, tak apa. Ustazah apa ni? Stop dulu. Macam mana ke? Stop screen dulu. Stop share dulu Masa sebelum Ustazah share tu, make sure yang Ustazah dekat PowerPoint ya. Sana. Okay, share. PowerPoint. Macam ni kan? Keluar macam ni kan? Nampak ke? Belum belum share. Masya Allah. Alah benda ni. Screen sharing has stopped. Chat window is closed. Benda tu. Sorry ya. Semalam dah test tapi apa hal? Ramai belum sarapan tu yang diam tu. Apa ramai belum sarapan? Kejap lah. Alah. Okey sini. Buat sekali lagi. Okey. Share screen. Lepas tu kita tekan yang PowerPoint. Oh, jap. Masya Allah. Jap. Punyalah dah semangat semalam. Okey Pak Riza. Masa kita sana kita tekan share screen kan? Okey, sebelum Ustazah tekan share tu, Ustazah tengok dia highlight tu dekat PowerPoint. Dia kan pergi ke screen, ada whiteboard, ada macam-macam sebelum Ustazah share. Ustazah mesti klik kat PowerPoint. Once dah buka aja view Ustazah PowerPoint tu, Ustazah jangan tekan right click ke apa-apa, klik pun jangan. Terus pergi dekat yang slideshow tu. Slideshow. Okey, so kita buka ni dah nampak whiteboard bagai tu. Okey, sekarang ni tekan share. Ke belum lagi? Ke kita pilih Ustazah dulu? dah pergi highlight dekat PowerPoint kan? Okey, PowerPoint. Baru share. Okey, tekan share. Saya nampak bentuk PowerPoint kan? Okey, kita masih belum nampak. Ustazah Okey. baru nak start screen sharing. So kita tekan dekat slideshow tu. Yes, slideshow. Okay, bismillah. Okey, tunggu dulu. Jangan klik apa-apa pun. Dia memang lambat Ya. Sebab file tu besar kot. Untuk iPhone kita boleh pinch out to get the bigger screen. Dia keluar macam ada sebelah tu yang dia punya note seterusnya. Maknanya macam view Ustazah memang tak macam semalam yang kita dah buat kan. Ustazah masih yang macam sebelum ni. Betul. Tapi orang nampak macam mana? Nampak penuh? Dalam bentuk PowerPoint yang ni, dalam bentuk slide. PowerPoint. So, dia tak pergi dekat preview, full preview macam semalam kita test.
Jadi So kita keluar balik lagi. unless kalau Ustazah save as JPEG file. Sat macam ni. Dia keluar macam ni. Tapi okey lah kot Ustazah. Kalau dekat laptop masih nampak besar lah. Tapi kalau dapat dalam mobile saya tak tahu. Kalau handphone view dia tak sebab dalam laptop lah. Mobile pun boleh zoom Ustazah. Dah boleh. Sendirilah macam tu. Macam minggu lepas juga Ustazah. Itulah dia macam ni. Semalam kita okey je. Ya. Kan? It's okay, Ustazah. Ustazah, gambar dah clear. Ustazah, gambar Clear? Yeah. Boleh? It's okay lah kita pin. Tak clear. Tapi sekarang ni nampak lah. Nampak benda tu. Ustazah kalau nak guna pointer macam semalam saya ajar tu, just gunalah right click je lah macam yang semalam saya cakap tu. Ustazah buat dekat master slide ni je lah. Tak payah pergi full preview. Nanti Ustazah tak nampak apa yang Ustazah nak terangkan nanti. Ya. Tapi sekarang ni orang nampak lah slide ni kan? Nampak PowerPoint. Okey. Nampak PowerPoint Ustazah. Okey, kita try page yang ni first. Nampak ni alif bata ni? Nampak Ustazah. Nampak kan? Okey, tak apa saya cakap je lah Boleh teruskan je lah sebab nak setting dah pun apa je. Ustazah boleh nampak. Boleh zoom kalau tak nampak. Boleh. Okey lah. Tapi dah nampak dia macam berconteng-conteng. Siapa pula conteng? Dah hon siapa? Maaf. Hon lori sampah. Okey. Boleh mute suara. Kita nak gerak sendiri dah 9 suku ni. Okey, dah settle Tak apalah, nanti kita adjust macam mana. Okey, ini adalah susunan huruf hijaiyah yang kita dah tahu alif, bata, jim, ha, ho semua kan. Kita tengok pattern dia. Alif, bata semua ada benda bentuk yang sama, ada yang tak sama sebab dia ada yang ada titik, ada yang tak ada titik tu. Okey. Boleh mute tak suara sebab ada dengar suara orang bercakap. Ada conteng-conteng ada conteng-conteng ni keluar. Kita punya slide sendiri je. Keluar slide. Ada yang guna apa ni? Saya tak pasti kenapa macam boleh masuk dekat skrin tu. Ni ada conteng-conteng. Tadi kenapa orang yang menulis dekat tu sebab masa dia nak zoom tu kot dekat dia punya handphone. Okeylah, tak apalah. Apa kita gunalah apa yang boleh Yang penting boleh dengar, nanti kita akan bagi soft copy dia pun print lah. Okey. Ini adalah susunan huruf hijaiyah. Dan kita tengok huruf-huruf yang walaupun kalau saya buat macam ni nampak tak? Nampak ke? Ustazah kena enter pergi ke slide yang the next slide tu. Ustazah enter. Ustazah sekarang dekat skrin yang dia punya master. Ustazah kena pergi ke Ustazah, mouse Ustazah pergi dekat yang main punya slide tu. Main punya slide. Ustazah klik aja mouse Ustazah dekat main dekat dia punya tu. Yang sekarang ni Ustazah pergi preview yang dia punya master. Tak payah right click, Ustazah klik saja. Right click tadi. Ustazah dah pergi dekat preview balik. Pergi balik dekat ni. Nampak fungsi simbol harakat. Ni susunan. Wahai kat mana ya Allah. Tak kotaan. Apa tak kotak. Dah kenapa jadi macam ni? Macam pelik je. Ustazah stop sharing balik. Stop sharing. Okay, kita stop. Okay. Dah stop. Apa benda mana ada masalah tu? Tadi dah okey dah. Okay, sekarang ni dah nampak kan? Ni yang biasa lah ni. Okay, sekarang nak share balik. So tekan share screen. Okay, dah. Okay, sekarang ni sekejap Share screen. Ustazah ada pakai pen tak? Tak ada, belum lagi. Okay, tak jangan pakai pen. Okay. Okay, sekarang ni yang nampak ni select a window on application that you want to share. Adalah benda-benda share ni, file-file ni. So sekarang ni nak tekan kat yang PowerPoint tu lah kan? Yes. Tekan file tu. Baru klik share. Okay, tekan share.
Sekarang ni nampak apa? Tak nampak apa-apa lagi lah. Buffer lagi nak masuk ke. Okey, Syah tekan yang gambar monitor tu kan. Ada. Okey, Ustazah just enter untuk pergi next slide aja. Tak payah tekan apa-apa ya. Tak payah pergi full screen tu. Tak payah slideshow tu. Ya, tak payah. Nanti dia pergi balik dekat masa slide macam Ustazah punya preview tadi. So ni sebenarnya orang nampak yang original ni. Ustazah screen biarkan macam ni je. Cuma Ustazah pergi next slide. Ustazah Enter je. tu dekat second page. Second page. Macam tu je. Tekan tu je. Ada. Okey. Banyak screen keliling tu nampak lah. Ustazah nak tunjuk bawah, Ustazah scroll down dekat scroll yang bahagian kanan tadi tu. Jadi nak tunjuk huruf-huruf yang lain, Ustazah scroll down aja ya. Sebenarnya kita akan pakai kat sini je lah. Okey, nampak okey lah. Tak apa. Okey, sekarang ni bagian susunan huruf hijaiyah. Kita nampak huruf alif, bata semua tu. Okey, huruf yang kita tengok huruf yang bentuk sama, contoh macam jim, ha, kha, dal, zal ni, huruf yang ada titik ni, ada huruf yang kurang dalam Quran. Ini kurang, ada jumlah bilangan tu tak banyak berbanding dengan huruf dal. Sebab tu kalau kita tengok ada huruf ada titik, pattern sama, tapi ada yang ada titik, ada tak ada titik. Yang tak ada titik tu paling banyak. Yang ada titik tu sikit. Kita tengok macam dal, zal, nampak pattern sama, tapi zal tu ada titik. So itu sikit dalam Quran. Ra dengan zai, nampak kita gerak cursor ni. Nampak Nampak tak Wariza? Nampak Ustazah. Tapi Ustazah Nampak Ustazah. Ustazah scroll down kalau nak pergi view lain. Cuma nak confirm ke kalau kita buat cursor ni nampak ke tak? Nampak Nampak Ustazah. Okey. So kita terus. So ra dengan zai. Ra dengan zai pattern sama tapi zai ni ada titik. So bila dia ada titik maksudnya dia tu sikit dalam Quran. Ra ni paling banyak. Sama juga sin dengan shin. Yang ada titik ni sikit. Sod dengan dot. Dot ni sikit. Memang huruf dot memang sikit pun. Dan dia pun kan susah nak sebut. Dia memang ada sikit. Sama juga macam ta dengan za. Pattern sama. Tapi yang ada titik ni sikit dalam Quran. Ta ni paling banyak. Sebab dengan ain, ghain. Ini ada cara macam mana penulisan Quran dululah. So kita tahu. Kalau fa, bentuk macam seakan sama. Tapi fa ni bunyi dia macam lain lah sifat dia. Qaf bentuk lain. Kaf, lam, mim ni semua bentuk lain. Ini adalah huruf yang asal, original. Yang macam sod, dot, ta, za yang nampak macam couple tu. Dia adalah macam huruf sod ni dia punya ibu dia punya main. Macam dot ni dia punya cawangan. Dia punya cabangan tu lah. Dia tak asli. Yang sod ni asli. Dot ni adalah dia punya cabangan. Itu pattern yang ada guna tu. Nampak macam sama tapi dia punya sifat tu semakin lain lah. Ini just nak bagi maklumat tentang cara susunan huruf hijaiyah. Okay. Ini benda biasa je. Kita nak bagi tahu je. Sebab benda pun minggu lepas tu kita ada sebut. Dan kenapa huruf alif tu duduk depan sekali? Sebab dia lah huruf yang paling banyak berdamping dengan huruf lain lah untuk menghasilkan hukum. Okay, sebab tu alif tu duduk depan sekali. Okay, tengok slide seterusnya, fungsi simbol harakat. Minggu lepas kita baca tentang simbol harakat tu sendiri datang daripada, macam sabdu datang daripada huruf shin yang dipotong ekor, itu asal datang dari mana. Tapi ni fungsi dia pula, apa kita nak buat dengan tanda-tanda tu. Okay, sebab tu kita fungsi. Okay, fungsi dia, fungsi simbol harakat, ni untuk baris atas, bawah, depan. Okay, kita dah tahu untuk baris atas, kita panggil fathah. Untuk baris bawah, kasrah, baris depan, dhammah. Kalau perempuan tak tahulah nak hafal fathah, kasrah, dhammah tu tak payah, tak apa. Tahu je baris atas, bawah dan depan. Dan dari mana simbol baris atas, bawah, depan tu adalah daripada huruf alif yang kecil aja. Macam baris atas yang bawah kan dia macam straight dulu je. Straight macam ni je. Maknanya dia ada daripada huruf alif yang disendingkan, dicondongkan. Untuk baris atas dan bawah. Untuk baris depan, dia ambil daripada huruf waw. Sebab tu semua simbol harakat dalam Quran ni semua ada daripada huruf hijaiyah tu sendiri. Dia tak ada cipta daripada mana-mana lain. Dia memang pusing-pusing kat situ je. Okay? Dan bila kita nampak simbol baris atas, baris bawah, baris depan ni, so bila cara kita berkata baris atas tu fathah, maksudnya mulut kita tu kena buka. Kena buka mulut untuk menghasilkan bunyi A. Dan bila kita buka mulut tu bukan menganga. Kalau menganga tu dia A, Ba, Ta. Kalau contoh huruf ni. A, Ka, Da, Ba, Wa, Ya. Bunyi dia sangat keras. Dan Quran dia buka benda yang sangat keras. Dia adalah sangat lembut dan lunak. Sebab tu bila kata buka, hanya buka ruang udara keluar je. A, Ka, Da,
ba, wa, ya. Macam tu je. Bukan a, ba, ta. Itu kalau macam budak tadika dia memang akan semaksimum dia keluarkan suara. Tapi kita yang biasa ni tak boleh lah, kita dah belajar dah kita punya pemikiran pun dah boleh sampai level yang bila kita cakap tu perempuan boleh faham. Okey. So bila kata baris bawah pula sama juga. Simbol ni datang pada huruf alif yang dicondongkan. Okey, sebab tu untuk mewakili kalau kita ABC tu macam huruf I. Okey, kalau huruf I macam li, ti, ni, si, ri, i. Bunyi macam tu. Tapi apabila walaupun kita dah tahu dia macam baris bawah macam I, tapi banyak orang guna macam huruf I. Tapi kat sini bila huruf sejid dia tak perasan. Kalau kita baca dia jadi satu ayat ke kalimah, kita macam contoh Ibrahim, hi, ha bawah hi, him. Tapi orang baca Ibrahim. Hi tu jadi he. Kalau sebiji kita tak perasan sebab kita boleh sebut li, tapi masalah dia bila dah huruf tu dah bersambung-sambung suku kata, kat situ akan berlaku masalah. Hi jadi he, Ibrahim. Dia macam Ibrahim apa macam bunyi dia kasar dan memang sangat tak sedap dan memang salah pun lah. Kalau bunyi tak sedap tu memang tu salah. Okey. So bila huruf bawah kalau kita jenis belajar ABC ni kita dia ambil idea dia seorang macam huruf I. Nak kena ingat satu, huruf hijaiyah tak akan boleh sama dengan huruf abjad ABC tu, memang takkan sama. Sebab huruf hijaiyah dia lain, dia dah ayat Quran yang Allah turunkan dan dengan bunyi yang tertentu. Dan cuma kita ABC ni sebab kita dah kita pergi sekolah, kita dah biasa ABC. So kita ambil idea sajalah yang hampir-hampir saja. Tapi dia takkan tepat, dia bukan 100% tepat. Dia idea saja. Okey. Lepas tu kalau untuk baris depan, kita panggil domah ni baris depan dia ambil pada huruf waw. Dan waw ni kalau kita huruf ABC tu kita ambil huruf U, mewakili huruf U. Okey, kalau kita sebut macam u, thu, hu, ong, zu, shu. Ini kita sebut sebiji mungkin kita boleh sebut. Tapi masalah dia berlaku bila suku kata dah bersambung, huruf-huruf dah bersambung. Macam tadi itu Ibrahim, kan him itu ha, tapi bila orang tak betul dia punya makhraj Ibrahim, dah tentu salah. Sama juga dengan depan. Kalau assalamualaikum, assalamualaikum ataupun apa-apalah lain di belakang dia kum tu. Jangan sebut alaikum, kum, macam tu. So bila u tu dah tukar jadi macam seorang bunyi huruf o, bunyi dia kasar. Kum, tom, dia som, dia sum, summa, su. Tapi kita baca dengan kasar, somma, sangat berbeza. Sebab tu benda ni kena belajar bila kita faham dari mana simbol ni datang, apa fungsi dia, baru insya-Allah seluruh Quran tu kan dia ulang yang sama je. So dia akan jadi benda yang jadi betul lah. Kalau selama hari kita bunyi macam keras kasar, so sekarang bila perempuan dah belajar, perempuan kena tukar balik. Walaupun perempuan dah pegang berpuluh tahun dah benda tu, so bila dah dapat ilmu, perempuan kena terus tukar. Kalau selama ni alaihim semua tu, mesti alaihim. Nipiskan dia sebab dia memang huruf yang nipis. Okey. Itu untuk simbol baris atas, depan dan bawah. So untuk seterusnya simbol harokat ni tanwin. Tanwin kita nampak yang kolom pertama tu tanwin yang sengit dan depan dia 99, yang tengah tu tanwin yang selari bentuk 69 kalau depan dia. Yang sebelah tu sebab tak jumpa dalam internet lah tulisan yang macam tu, so kita tulis sendiri je lah, tapi memang agak moknyek lah, tak apalah. Tapi yang penting ada tanwin, ada mim kecil. Dalam Quran berapa kali jumpa 3 pattern ni tanwin. Ini semua nama dia tanwin. Kita dah beritahu minggu lepas apa maksud tanwin. Tanwin itu adalah huruf nun yang tersembunyi. Ada huruf nun kat situ. Okey. Saya ni saya tak pasti kalau saya boleh tulis kat sini. Jadi ke tak jadi? Try tengok try. Ustazah boleh. Boleh. Tulis. Yang boleh? Yang pointer semalam tu Ustazah. Tak ada dah. Tak apalah, nanti kan tak jadi pula kan. Apa hal? Sekejap kita tukar. Ikutlah boleh. Nampak tak? Nampak ke? Tulisan. Nampak. Nampak okey, saya guna ni lah. Harap-harap okey lah. Okey, bila kita kata tanwin adalah huruf nun yang tersembunyi, dekat mana nak nampak tersembunyi tu, macam mana kita nak buktikan? Kat bentuk tanwin ni ada huruf nun yang tersembunyi. Kalau orang tanya, awak kata tanwin ni ada huruf nun tersembunyi, kat mana? Macam mana? Tak ada pun huruf nun. Memang dia tak ada kat situ, betul dia tersembunyi. Cara nak membuktikan benda tu, so apa kena macam huruf ha ni, tanwin kan baris depan. Ini dia dekat apa, dia punya simbol kalau kita ikut internet ni macam tu lah, kita punya keyboard kan. Tapi kalau kita nak eja, ha, nun.
Ha baris atas, nun mati. Dekat sini lah nun. Nun yang tersembunyi tu. Kalau macam huruf sin. Sin baris 2 bawah bunyi shin. San, sin, sun. Ni sin. So kalau kita nak buktikan macam mana nak bukti ada nun yang tersembunyi, kita kena eja. Huruf sin, nun. Sin bawah, sin, nun mati. Sin. So bila kita nak eja, automatik tanwin tu yang baris 2 tu dah tak ada dah. Dia akan jadi satu je. So bunyi akan sama. Sin. Sama kalau macam huruf kon, kin, kun kan. So bila kon. Macam mana nak buktikan ada nun tersembunyi? So kita kena ceraikan, kena keluarkan ejaan dia. Ni huruf qaf. Macam ni. Qaf baris atas, nun mati. Kon. Dekat ni nak buktikan macam mana sebenarnya tanwin adalah huruf nun yang tersembunyi. Kalau orang tanya mana nun tersembunyi, itulah dia. Kita kena ceraikan ejaan tu. Dan kalau kita tengok slide yang minggu lepas, kita ada bagi cara nak eja kan, huruf alif, eja macam mana, ba macam mana semua tu. Dia memang sangat penting sebab apa dia akan guna macam ni lah. Kita nak buktikan macam mana datang nun tu, macam ni. So bila tanwin adalah huruf nun yang tersembunyi, macam mana nak buktikan, kita kena ceraikan tulisan tu. So sama juga, ha tetap maintain ha, yang baris 2 tu akan, depan tadi. So kalau yang baris 2 tu buang satu dan gantikan dengan nun mati, hun. Bunyi dia sama. Cuma pattern je lah lain. Han, hin, macam ni. Hun, sin, kon. Bunyi sama. Walaupun ejaan dia ada nun mati kan. Tapi kalau kita nak maintainkan, kalau ulama' nak maintainkan nun mati untuk semua tanwin, penuhlah Quran tu. Macam mana tu Quran semua banyak ada nun mati. So cara dia digantikanlah. Yang mana nun mati ada nun mati tu, bunyi-bunyi yang tan, tin, tun, san, sin, sun, bunyi macam tu, semua ditukarkan dengan bentuk tanwin. Padahal dia tu sebenarnya adalah nun mati. So kalau nak semua je tu memang akan penuhlah Quran dengan nun mati kan. Macam mana? Banyak sangat kan. Dia tak adalah Quran kita bukan jadi 640 surat, akan jadi beribu dalam surat. Kalau dah jenis banyak sangat huruf-huruf tu. So cara nak cut short dan senang orang nak faham, okey, mana semua nun mati yang melibatkan tanwin dia ganti dengan simbol dia lah, simbol tanwin. Itu cara je lah. Kita belajar kenapa simbol. Macam tadi baris atas, bawah, depan tu asal daripada huruf alif yang dicondongkan dan daripada huruf waw untuk baris depan. Okey, sekarang untuk simbol harakat untuk tanwin pula, dia adalah mewakili huruf nun yang tersembunyi. Bunyi nun tu ada. Min, kon, son kan ada bunyi nun tu. Tapi tak nampak sebab dia dah ganti dengan bentuk simbol tanwin tu, baris 2 tu. Okey. Dan setiap simbol baris ni ada mewakili hukum-hukum dia. Kalau tanwin yang sengit tu, hukum dia lain. Tanwin yang straight, hukum dia lain. Yang ada mim ni, hukum dia lain. Benda tu nanti kita akan belajar kemudian. Untuk orang yang baru nak belajar, dia senang cam simbol saja dulu. Okey. So seterusnya, kita tengok ni ada sampel surah Al-Balad. Okey, dalam sampel ni, kalau perempuan tengok punya Quran sendiri pun, perempuan yang mana orang baru-baru tak biasa dengan tanwin tu, cuba tengok dekat sini mana ada huruf-huruf tanwin. Huruf yang ada simbol tanwin. Macam tu contoh, ni semua tak ada. Sini ada satu. Simbol tanwin, tukar pen color. Okey, sini ada satu. Sini ada satu tanwin. Tanwin ni ada mim kecil tu. Tengok lagi ada tak? Sini ada satu tanwin. Tengok lagi. Biasa orang yang baru, inilah tugasan dia. Kena tengok bulat-bulat kan. Mana tanwin? Bulat. Tanwin. Cari lagi, ada tak tanwin? Tak ada. Sini ada satu. Dan kita kena tahu, tanwin dia mesti duduk kat ujung. Dia takkan duduk tiba-tiba awal macam tu Nia, tiba-tiba atas di tanwin. Tak boleh, bukan macam tu. Tanwin dia mesti duduk ujung. Ujung kalimah. Macam ni ada satu. Ni ada satu lagi. Tanwin. Jalan lagi tengok. Ni ada satu. Lagi. Tengok. Kita tengok, banyak tanwin dia dah duduk kat ujung-ujung ayat. Kalau dia tak ujung ayat pun dia hujung kalimah. Selepas tu ada huruf lain dia akan jumpa. Di situlah akan timbulnya hukum-hukum tu. Tengok lagi. Tak ada. Sini tak ada. Sini. Ni ada. Tanwin. Tak ada. So dalam page ni ada berapa tanwin. Itulah untuk orang baru kita nak biasakan dengan Quran. Mana yang tanwin kita bulat-bulat-bulatkan. So kita cam. So dekat sini kalau kita boleh biasakan dengan bentuk tu. Bila kita dah cam, bentuk ni ada mim. Dah tentu ada hukum apa nama dia. Kalau tanwin ni straight, bunyi pun ada beza, dengan nama hukum pun ada lah beza dengan nama hukum tu. Okey, ini contoh contoh saja. Yang kita belajar ni surface saja, bukannya belajar buku tajuk betul-betul lagi pun. Pengenalan, sebab kalau kita tak kenal yang asas, macam mana kita nak pergi lagi tinggi? Nanti kita akan cepat confuse. Sebab tajuk ni senang je kalau ikut dia punya flow. Okey, seterusnya simbol harakat untuk sukun. Sukun ni lah tanda mati lah, kita sebutkan tanda mati. Yang nama dia sukun. Dia mengenal pasti tempat keluar suatu huruf itu.
huruf-huruf yang ada tanda sukun macam ni. Af, if, uf. Kenapa dia tak sukun? Supaya bila ada nampak tanda sukun, kita nak sebut tu mesti sebut sebiji dia punya sifat dia. Kalau sifat dia ada angin, kita kena keluarkan angin. Kalau sifat dia bunyi tertahan, kita kena tahan suara. Kalau dia ada detakan, macam urut-urut yang ada kokolah tebal-tebal tu, kena melantun, kita kena melantun. Sebab itulah dia letaknya simbol sukun ni, supaya kita jelaskan sifat yang ada. Untuk level ni kita tak belajar sifat lagi. Ini just pengenalan nak tahu apa fungsi dia ni. So setiap kali nampak tanda sukun, apa yang kena buat? Jelaskan bunyi. Macam contoh ni, af, if, uf. Sebab fa ada sifat hamas, angin yang keluar. Sebab tu bila sebut af, mesti ada angin keluar. Kalau kita tak sebut dengan angin yang keluar, dia akan jadi up, macam udara yang tersembunyi. Puan-puan nampak ke muka saya? Nampak tak muka? Nampak Ustazah. Nampak eh? Nampak. Nampak. Buat action orang tak nampak. Nampak. You buat action orang tak nampak. Nampak. Okey. Nampak comel. Okey, sekarang kita terus. Okey, contoh af kan. Kalau kita jenis macam tak ikut sifat huruf, biasa ramai orang untuk af dia kerja up. Bila up macam soalan guna huruf P. Bila P umpama huruf P lah, tapi dia bukanlah P. Kita tak boleh 100% segi abjad ABC kan. Tapi kalau fa, af ni seolah-olah macam huruf F. Dia ada angin yang lepas. So kalau orang sebut up, macam dia dah tahan bunyi. Up, tak ada bunyi, tak ada angin. So menunjukkan salah lah tu, makna dia salah, sifat dia salah. Sebab tu bila kita nampak huruf yang bersukun, pastikan sifat yang ada pada dia tu dijelaskan. Okay, macam tak, tik, tuk. Kaf tu ada sifat amas, so ada angin lepas. Las, lis, lus pun ada sifat amas, angin lepas. Kam, kim, kum. Macam ni, tadi kam untuk mulut rapat. Sebab bila mim mati, ada ni lah, ada siapa tak mute suara. Kalau macam mim mati, dia mesti tutup mulut. Kam, rapat betul. Kim, kum. Macam ni, beri depan kum. Kalau kita sebut kum lah, kum. Kum, bunyi dia kasar. So, silakan demi kum, bunyi dia macam tu. Okey. Ini maknanya kesimpulan dia. So kesimpulannya, huruf yang ada nampak je tanda sukun, standby untuk menjelaskan dia punya sifat yang ada pada huruf tu. Okey, sifat tu kita belajar nantilah, tapi menunjukkan nampak je benda ni, sebut dengan jelas apa dia punya peranan-peranan dia lah. Okey. Sekarang ni fungsi simbol harakat untuk tasydid. Tasydid ni yang bentuk sabdu tu. Kan nampak macam W kecil tu. Kita dah tahu belajar minggu lepas, asal dia adalah pada huruf shin yang dipotong. Sama ada sin ke shin ke, tak ada masalah situ. Yang penting ekor dia potong, tinggal kepala dia tu. Nampaklah macam W kecil tu. Nama dia tasydid ataupun sabdu. Okey, dia adalah mewakili dua huruf yang sama. Satu mati, satu hidup. Okey, kaedah dia masuk dan tekan dengan lancar. Ini kita bagilah rujukan, nak buka buku Aruh, bukan ada buku Aruh, so rujuk pada buku surat ni lah. So kita tak detail kalau dalam kelas pasal buku surat ni, perempuan kena tengok sendiri. Dia nak beritahu, okey, apa fungsi sabdu. Okey, contoh kita tengok example pertama ni, qalla. Okey, ini ada sabdu. Dia kata mewakili dua huruf yang sama. So yang sama ni sekarang ni adalah huruf yang ada dapat sabdu tu lah. Yang ada sabdu adalah huruf lam. So cara nak buktikan, sebab bila kita belajar kat bengkel, kita belajar untuk membuktikan sesuatu. Macam tadi untuk time kita dah buktikan nun tersembunyi. Okey, so kita dah ceraikan, keluarkan sebiji, nampak dah nun kat situ. So kalau sabdu pula macam mana? Sama juga kaedah kena ceraikan. So qaf ni tetap pada atas, qa. Lam ni kan dia sabdu. So yang huruf lam ni ada double. Dua lam. Tapi satu mati, satu hidup. Hidup tu gantung pada baris dia lah. Kalau di atas lah. So bila kita baca, masih sama. Qalla. Bunyi masih sama. Cuma dari segi penulisan tu yang lain. Bila penulisan tu lain, takkan cakap tadi, takkan seluruh Quran, huruf yang bersabdu nak letak double. Contoh macam ni, summa ni. Kita nak buktikan kisah. Kalau sa, ceraikan. Sa bari depan, su. So ni yang double siapa? Huruf waw. Waw yang ada sabdu. Okay, waw ni buat double 2 kali. Okay, satu waw ni mati. Satu waw tu hidup. Hidup dia tengok. Kalau dia pada atas lah. So kalau bunyi dia, suwa. Betul ke dia tu? Suwa. So bunyi dia masih sama.
cuma pattern tulisan tu. Bila kita ceraikan nak membuktikan dia adalah huruf yang double. So bila huruf double-double dia takkan Quran macam tadi lah, takkan semua Quran nak semua letak double-double. Dia akan bermasalah kat situ. Okay, cara dia kena apa ni? Digantikan sabdu dia lah. So bila sabdu adalah huruf yang mewakili huruf yang double. Bunyi dia tetap sama. Macam ni. Shiqqa. Kita dah cakap masuk dan tekan. Bila bertalaki banyak orang bila sabdu je dia susah nak masuk dan tekan. Mesti masuk. Siapa nak masuk? Macam ni contoh ni. Yang bersabdu huruf dal. Nak masuk siapa? Ni A masuk kat dal. Adda. Masuk. Masukkan. Bunyikan A, masukkan kat dal. Adda dan tekan. Adda. Kalau kita tak kata tekan, tu yang perempuan baca ada. Ada. Bila perempuan baca ada, jadi macam ni lah. Perempuan dah buang satu huruf. Dalam Quran tak boleh tambah satu huruf, tak boleh buang satu huruf pun tak boleh. Sebab tu yang mana buat tahriri tu berhati-hati. Jangan tertinggal sukun ke apa benda simbol. So, bila ada huruf sabdu, bermaksud huruf tu double. So, cara nak buktikan huruf yang double, kita kena ceraikan. Contoh kita ambil ini pula. Siju. Siju. Itu bunyi dia, siju. So, kita cuba buktikan. Macam mana dia tu sebenarnya huruf double. Kita ceraikanlah, kita eja satu-satu. Sin bawah si. Jim ni, jim dia sabdu. So, dia yang double. Ada dua. Satu, dua. Okay. Yang pertama ni mati. Yang kedua ni, kan dia pada depan. So, dia dapat pada depan lah. So, bunyi dia sama je. Siju. Siju. Bunyi sama. Dari segi penulisan saja yang lain. Kerana huruf yang sabdu ni mewakili huruf yang double tu lah. So, tak nak banyak sangat huruf double. So, gantilah dengan sabdu. Okey, isu sekarang ni, bila bertalaki ataupun mau baca sendiri ke tak kisahlah macam mana pun, selalu tak masuk dan tekan. Kita ada baca macam ni. Tufi, tufi. Mana pergi sabdu dia? Kalau kita baca tufi macam tu, maknanya kita dah buang satu huruf. Sedangkan bunyi dia tufi, tufi. Sebab tu kita masuk dan tekan. Dan lagi satu dia kata apa? Daripada masuk dan tekan, dengan lancar. Masuk dan tekan tu satu hal, dan masuk tekan dengan lancar. Kenapa? Sebab orang baca, ada orang baca ni, siqqa, adda, siju, dia macam ada tersangkut kat situ. Macam qalla tu sebenarnya kalau kita baca terus, qalla, masuk dan tekan je. Qalla, dan tak ada pun sangkut-sangkut. Dia baca dengan lancar. Tapi bila reality, kita belajar, okey, kita faham, oh betul masuk dan tekan bagai. Tapi bila suruh baca, dia akan bunyi macam qalla, dia macam ada tersangkut. Qalla, thuwa, shiqqa, dia macam ada terhenti kat situ. Adda, sedangkan kita tak boleh bunyi macam tu sebab dia bukannya kalau macam orang dah belajar, dia kata ni ada dal. Dal ni bukan qalqalah. Ini ada huruf bersabdu untuk menunjukkan dia double. Sebab tu kita masuk dan tekan dengan lancar. Lancar ni penting. So dia akan bunyi adda, siju, tufi, suwa, shiqqa, qalla. Dia masuk dalam bukan dan lancar. Tak ada qalla, suwa, shiqqa. Dia macam tu. Itu salah. Tak boleh. Sebab tu perempuan penting. Mesti ada, kena ada guru talaki nak check perempuan baca ni betul ke tak. Bila belajar memang kita okey belum faham, kita nak sebut tu. Isu dia nak sebut. Sebab Quran bergantung pada sebutan bacaan, bukan pada teknik-teknikal ni. Teknikal ni kita belajar ni untuk membantu tu lah, untuk kita dapatkan bunyi tu. Tapi kalau kita tak belajar, itu jadi problem kat situ. Okay, ingat, bila huruf sabdu mesti masuk dan tekan dengan lancar. Jangan ada tersangkut-sangkut kat situ. Okay, seterusnya kita tengok simbol, fungsi simbol harokat pada huruf. Sama juga masih masuk kategori sabdu, tapi ada pada huruf nun dan huruf mim. Dalam semua huruf lain tak ada masalah macam tadi tu, tapi masuk dengan lancar kan. Tapi bila mim kan tertambah satu lagi, mesti ada dengung. Dah lah masuk, tekan, lancar, tambah satu lagi, mesti ada dengung. Untuk huruf nun dengan mim sahaja. Sebab apa? Nanti bila perempuan belajar sifat huruf, dekat situ akan belajar tempat ada keluar dengung. Sebab dengung ni hanya dihasilkan oleh huruf nun dengan mim saja. Huruf lain tak keluarkan dengung. Huruf mim dengan nun saja yang keluar dengung. Sebab tu dia orang dua ni, bila dia ada sabdu, dua ni mesti kena dengung. Sebab tu untuk dia tambahan satu lagi berserta dengung. Masih sama, mesti masuk, tekan, lancar dan dengung. Tapi untuk dua huruf ni saja. Huruf lain tak terpakai, tak dengung sebab lain memang tak ada dengung.
Dan kita kenali juga sebagai harfu gunnah ataupun wajibul gunnah ataupun gunnah musyaddadah. Nama dia banyak lah. So tak perlu nak petikai, tak perlu nak compare, ustaz ni ajar macam ni, kawan ni buku macam ni, apa tak payah. Yang penting baca tu betul tak dengung. Dan dengung ni mesti 2 harakat. Sebab apa kita tahu orang ni dia suka kalau nak pertikaikan benda macam kilah-kilah ni suka nak over-over sangat. Tapi bila suruh baca, kenapa tak dengung? Bila cakap pandai, kata ni ustaz tu ajar macam ni, ustaz awak tu tak betul, ustaz ni kena buat, kata buat macam ni, awak tu tak boleh tu, tak cukup apa semua. Tapi cuba baca. Kenapa tak dengung? Kenapa tak cukup? Isu dia tak payah cakap pasal orang lain, tengok dia diri sendiri. Kalau diri sendiri tu betul dah confirm sebut dengan 2 harakat yang betul, tepat, masuk, tekan, lancar, dengung, kamu sebut yang betul, insya-Allah betul. Tapi kalau sendiri pun macam lebih kurang, so tak payah ceritalah. Maknanya kena belajar dulu. So dekat bengkel memang kita akan ajar pada basic betul. So puan kena faham. Tak perlu nak petikai-petikaikan orang. Dalam buku memang kita akan jumpa harfu gunnah, wajibul gunnah, gunnah musyaddadah ni tak kisah, tu nama saja. Dan puan-puan pun kalau tak ingat nama pun tak ada, dia tak ada di rukun pun, kalau dia, dosa baca Quran tak tahu nama-nama hukum tak ada pun. Quran ni kalau kata kita bersalah tu bila kita patut kena sebut dengung, kita tak dengung, tu ya. Dan bila kita dalam proses belajar, puan-puan dah tahu dah, ni kena dengung, tapi kita baca buat sambil lewa, ikut suka. Tak apalah, buat tak apa. Tu puan-puan sendiri tanggung lah, sebab puan-puan dah belajar, sebab kena apply. Jangan berpegang pada puluh-puluh tahun dulu yang dah belajar zaman dulu lah, masa sekolah rendah lah, apa semua, tak perlu. Tak perlu guna tu sebagai alasan nak backup diri sendiri yang pada hari ni kita tak kerti mengaji, tak perlu guna alasan-alasan yang dulu. Yang dah dulu tutup buku, sekarang ni belajar terus ke depan. Tak payah pandang belakang lagi. Dah tahu belajar, terus ke depan, forward. Jangan pergi ke belakang. Kita tak mau dah, masa kita dah suntuk. Tak perlu nak buang masa ingat-ingat zaman dulu lagi. Okey? Sebab apa ada orang semata-mata untuk perkataan ni pun nak macam jadi isu pula. Tak ada pun wajibul gunnah dalam buku. Memang tak ada. Sebab wajibul gunnah bukan bahasa Arab yang tu. Wajibul gunnah dia ada betul famous lah di kalangan masyarakat Melayu. Nusantara guna wajibul gunnah. Bahasa Arab memang tak ada. Kalau tengok kitab Arab pun memang tak wujud pun wajibul gunnah. So tak perlu petikai. Sebab ini adalah cara kita orang Melayu, guru dulu mengajar. Wajibul gunnah maksudnya wajib, gunnah tu dengung, wajib dengung. So itu je maksud dia nak sampai. Yang kita pula zaman ni tak perlu nak petikai semata-mata teks ni, nak kecoh macam apa semua. Tapi bila suruh baca semua out. Saya hanya penting pada nak baca tu kena betul. Cara nama-nama ni just kalau perempuan yang kata pandai baca Quran tapi tak tahu hukum nama tajwid apa benda tu tak ada masalah. Itu bukan syarat rukun mesti kena tahu tajwid, tapi kena belajar tajwid untuk baca Quran. Itu 2 perkara yang berbeza. Okay, so sekarang ni nun sabdu, mim sabdu kita wajib dengung. So cara nak baca mesti dengung. Banyak kali bila tanya lelaki pesan dengung. Benda yang sama. Tapi ada orang kita cakap diikut, ada orang tak ikut. Itu kita nak paksa-paksa, perempuan dah dewasa, perempuan bukan budak lagi. Tapi kita kena ingat kita baca ni baca Quran, bukan kita baca buku novel, bukan kita baca teks Arab ke apa benda. So kita tally apa kita sebut dan kita dah tengok dah salah silah penggunaan Al-Quran tu. Macam mana? Kita bukan dapat tiba-tiba daripada ustaz. Mana-mana tak ada. Ustaz pun dapat pada guru dia, guru pun dapat pada. Semuanya salah silah tu, cara bacaan. So sekarang ni bukan nak membebel banyak ke apa, tapi masalah orang tak buat. Benda ni yang basic ni. Kalau sini kita tak bagi harokat yang betul dengan jumlah harokat 2 harakat yang betul, dia akan mengganggu huruf-huruf lain. Dia akan mengganggu kalimah-kalimah lain. Sebab tu kita baca Quran, kita baca sangkut kat depan, yang belakang mesti akan sangkut. Mesti salah. Sebab apa depan tu dia tak dapat hak dia. Sebab kita tahu Al-Quran ni lah kita memberi hak dia. Setiap huruf tu ada hak dia. Kalau hak dia kena dengung, kena dengung. Kalau hak dia kena panjang, kena panjang. Tapi kalau kita tak bagi hak dia, dia akan ganggu orang lain lah. Itu sebab dia ada hak dia tapi kita tak bagi. Okey, sekarang kita tengok pada mim sabdu, nun sabdu. Lepas ni siapa yang selalu tak cukup bagi harakat dia ada dengung-dengung tu, tolong ambil perhatian. Sebab benda ni bukan saja-saja suka. Okey, bila nun sabdu, mim sabdu, nampak ni mesti standby, masuk, tekan, kita dah tahu memang itu fungsi dia. Mesti dengan lancar, jangan tersangkut, plus ada dengung. Dengung mesti 2 harakat. Okey, cara nak bunyi dia manna. Dengung. Manna. Tolong off, jangan ada suara. Mute-kan suara, tak perlu ikut sebab ni just one way je.
Okey, ni satu manna. Dia punya dengung tu mesti 2 akad. Okey, contoh sini kunna. Kunna. Tak payah ikut. So ini one way saja. Lepas tu kita ada sinu. Hon. Dengung tu yang mesti 2 akad. Kalau kita tak bagi dengung, dia akan jadi mana, kunna, sunnah, qinna. Itu maknanya tak ada dengung. Tak ada dengung dan memang sangat pendek. Tak boleh. So, siapa nama Puan Marina? Marina ke apa ni? Tolong mutekan suara. Dah. Puan apa nama tu? Okey, lepas tu kalau mim sabdu, dia akan bunyi amma, summa, amma, hunna. Dia bunyi itu yang kena 2 akad. Kalau kita tak bagi itu, yang akan mengganggu semua-semua perkara yang lain. Sebab kita ni baru basic. Sebab tu kita kata Quran ni kena belajar dari basic. Tolong off suara. Okey. Ini kategori untuk mim sabdu dan nun sabdu. Okey, kalau 2 ni je huruf ni kalau nampak mesti kena standby dengan dengung. Masuk tekan lancar tu memang dah confirm mesti. Dan tambah satu lagi lah dengung untuk 2 huruf ni saja. Sebab dia ada sifat dengung yang special dekat dia. Okey. Kita tengok slide seterusnya. Ini contoh. Semua kita tengok contoh surah kat bawah ni. Semua huruf hijaiyah menerima simbol harakat. Maksudnya semua huruf ni ABC pula, alif bata ni semua ada dapat harakat, simbol-simbol. Sama dia baris atas, bawah, depan ke, sukun ke. Maksudnya dia dapat simbol. Sama suara tu. Ni kecuali pada keadaan tertentu ia tidak mempunyai simbol harakat. Maksudnya ada certain huruf tu dia kosong je. Baris atas, bawah, depan tak ada sabdu, tak ada sukun, tak ada apa pun tak ada. Dia memang kosong dia saja. Maknanya dekat situ ada hukum. Ada berlaku satu hukum lah tajwid kat situ. Itu yang paling simple kita nak tahulah. Contoh kan. Macam waw ada baris atas. Ini hamzah wasal. Ini lam mati. Ini ain baris atas ada alif mat asli. Ini dal baris bawah. Ya baris atas. Ta baris bawah. Semua ada simbol. Untuk baris atas, ba ni ada simbol sukun. Ha ni ada tanwin. Semua ada. Cuba tengok mana yang tak ada. Contoh semua ada. Okey, contoh. Ini alif ada baris bawah. Nun sabdu ada simbol. Hamzah wasal ada simbol. Lam sukun ada simbol. Hamzah baris bawah ada simbol. Tengok. Nun ni kosong. Dia tak ada tanwin, apa pun tak ada. Tanda sabdu tak ada, sukun tak ada, semua tak ada. So maknanya dekat sini adalah satu hukum yang berlaku kat situ. Okey. So ada satu hukum dekat situ. So yang lain tu semua ada. So untuk resah Rosmani senang kita nak cam. Huruf yang huruf yang tak ada simbol tu maknanya standby hukum, dan huruf yang ada simbol pun dia ada hukum dia juga. Cuma kita nak tengok cara mudahlah nak tengok pada orang baru-baru ni, perhatikan bahawa ada huruf yang tak ada simbol. Ada huruf yang semua ada dapat simbol. Bila tak ada simbol tu kita biasanya yang macam jenis mat asli lah, hukum asli. Perempuan yang baru memang tak belajar lagi, tapi contoh ni lam baris atas, ka baris atas, nun baris depan, sebelah dia ada waw yang kosong. Dalnya ada huruf, ada simbol. So yang kosong ni lah menunjukkan dia tu ada hukum. Tapi kita akan belajar nanti. Okay, orang yang dah tahu tu memang tahulah, tak apa. Itu just perempuan yang bagi tambahan. Tapi yang tak tahu, waw yang kosong, semua ada tugasan dia lah kat situ. Okay. So kesimpulannya semua huruf hijaiyah dalam Quran semua akan dapat simbol. Kecuali ada beberapa huruf yang tak ada simbol. Itu maknanya dia ada hukum dia tersendiri. Okay, kita tengok slide seterusnya. Makhraj huruf. Makhraj huruf mungkin saya akan sentuh sikit sebab kita ada masa 10 minit je lagi. Nanti kita akan continue minggu depan. Tapi kita just bagi apa kita sempat Dengan isu ni tak apalah. Yang penting perempuan dapat kita akan kita bagi soft copy tu nanti perempuan print. So dia bila next week kita sambung pada makhraj, perempuan dah ada soft copy tu lah, boleh tengok di situ. Okay, makhraj huruf. Okay, kita tengok yang pertama al-jauf. Okay, huruf-huruf hijaiyah tadi alif batas sampai ya tu, dia mesti ada tempat dia keluar. Dia ada tempat lahir dia.
Macam kita lah, kita lahir pun mesti ada mak kita. Dan mak kita pun melahirkan kita, cara apa? Adakah mak kita lahirkan kita secara pembedahan ke? Mak kita lahir kita secara secara pembedahan ke? So keadaan macam tu kata tempat keluar. Mungkin kita ni dilahirkan oleh pembedahan, maknanya itulah tempat keluar kita. Kalau mak kita lahir kita secara normal, itulah tempat keluar kita. Sama lah juga macam makhraj huruf ni. Huruf-huruf ni semua ada tempat keluar dia. Dan bila nak keluar tu pun, dia secara umum dia ada 5 tempat keluar yang besar, yang utama sekali. Dia ada al-jawf, al-haq, al-lisan, al-khayshum, al-syafatain, itu yang 5. Saya tahu perempuan semua ada yang dah mahir dah, tak ada masalah. Tapi saya sedang meraihkan orang yang zero. So kalau perempuan yang mana dah tahu tu, perempuan just dengar je. Dan untuk perempuan mungkin perempuan boleh dapat idea sikit cara perempuan nak mengajar orang lain. So memang kelas saya memang untuk orang zero. Saya memang sangat meraihkan orang yang zero. So orang yang zero sila ambil perhatian. So makhraj dia adalah maksud makhraj tu tempat keluar huruf. Maksudnya tempat huruf tu dilahirkan. Dan tempat dia lahir tu ada 5 jenis tempat dia keluar. Sama dia al-jawf tu punya rongga kerongkong, ataupun dia keluar daripada al-haq, daripada halkum, ataupun dia keluar daripada al-lisan, ataupun dia keluar al-lisan, itu daripada kawasan lidah, ataupun dia keluar daripada bibir, ataupun daripada hidung. Itu tempat keluar yang utama dia. Tapi dalam 5 utama tu pun dia ada banyak lagi pecahan lah. Tapi kita jangan musing-musing. Orang baru pun jangan rasa macam pelik, susah, tak ada. Ini benda sangat simple kalau perempuan ikut flow dia. Yang first kali kita tengok makhraj al-jawf. Al-jawf ni apa? Ada rongga kerongkong. Kita start daripada kita punya, kalau perempuan rasa perempuan punya lekuk kat sini kan. Mungkin kita punya area tekak ni lah kat sini. Ada bagian lekuk situ. Lepas tu ke atas sikit. Itu saja hanya rongga al-jawf. Bukan itu al-haq. Maksudnya al-jawf ni bawah pada dia. Sorry. Al-jawf ni rongga daripada kita punya perut. Rongga perut ni naik sampai ke atas. Area sini lah. Area sini. Bagi al-jawf. Dekat sini lahir ni huruf alif, waw dengan ya. 3 huruf ni dia lahir kat sini. Sebab apa? Nanti perempuan tengok huruf waw dengan ya ni ada 2 makhraj yang lain. Dia ada tempat keluar lain pula. Tapi untuk alif, waw, ya ni dia ada special sikit. Sebab tu dalam Quran perempuan akan nampak alif, waw, ya ni semua banyakkan dia kosong. Dia tak dapat sabdu, dia tak dapat sukun, dia tak ada tanwin. Ada keadaan perempuan akan jumpa alif, waw, ya ni dia kosong aja. So bila dia kosong menandakan dekat situ huruf-huruf ni akan dibaca dengan panjang. Macam contoh perempuan tengok situ ba, bu, bi. Kalau perempuan tengok macam ni ba. So ni ba ni baris atas. So sebelah dia ada alif yang kosong. Ba ni baris depan. Sebelah dia ada waw yang kosong. Ini ba ni baris bawah, ada ya yang kosong. Tengok bila dia kosong-kosong ni yang kosong-kosong ni, dia mewakili untuk kita nak standby baca panjang. Dalam Rasulullah Rusmani, alif, waw, ya yang kosong ada standby untuk baca panjang. Yang kita baca panjang nama dia, mak asli ke apa tu nanti dulu. Kita nak macam bentuk je dulu. So bila dia keluar kat sini alif, waw, ya, dia akan ada bunyi yang tak ada sekatan, laluan udara tanpa sekatan. Kita sebut ba, mana ada ba, tak ada macam tu. Kalau bu, tak ada bu. Tak ada. Kalau bi, tak ada sekatan. Dia tak ada bunyi bi, itu dah macam sangkut-sangkut. Itu ada problem lah tu. Itu tekak kita lah ada problem. Tapi sebenarnya alif, waw, ya yang kosong adalah tanda untuk kita standby nak baca panjang. Panjang berapa hakat ke apa tu lain cerita. Yang penting tahu dulu. Alif, waw, ya yang kosong adalah standby untuk baca panjang. Dan baca panjang ni pun untuk level macam ni kita akan baca dengan 2 harakat. Tapi kita kena tahulah dia keluar daripada kategori al-jawf. Rongga kerongkong, dia kita punya area perut ni, abdomen kita, naik terus sampai ke atas ni adalah laluan udara. I, u, macam ni. Ba, bu, bi, tak ada sekatan. Sebab tu huruf-huruf ni mewakili huruf yang kita baca panjang nantilah. Ini nama dia al-jawf, laluan udara tanpa sekatan. Kita baca straight je, tak ada sangkut-sangkut. Kat situ. Ini dia kenal kat mana huruf ni keluar. Lepas tu kita ada nama al-haq. Mungkin kita akan stop pada al-haq ni. Next week kita akan sambung pada al-haq ni dan terus ke bawah lah. Sebab kita dah 5 minit pergi pukul 10. Sebab kita memang tepat dengan timing. Lepas tu sekarang ni al-haq. Al-haq ni ada atas sikit pada yang rongga tadi tu. Naikkan ke atas sikit.
Maknanya al-haq daripada halkum. Huruf-huruf daripada halkum. Okey. Dia pun kita bagi dengan 3 level. Level 1, level 2, level 3. Sebab tadi kan al-jauh kan kita naik pada bawah naik ke atas. Jom atas sikit ni, sini pula. Okey. So ini adalah huruf-huruf yang keluar daripada level tu. Itu pun dia start pada ni lah yang macam lekuk ni. Lekuk ni naik sampai situ. So area situ je. Al-haq ni area situ saya pendek je. Yang paling bawah huruf sini ada huruf ha dengan huruf hamzah. Atas sikit pada dia ha dengan ain. Atas lagi dekat area nak tekak ni, nak tekak di sini huruf kha dengan ghain. Okay, selalu kita macam kita kata kha kahak tu apa sebab dah dekat nak tekak, just kita nak dapatkan idea saja. Tapi benda tu dalam buku tak ada pun, tak wujud. Ini just kaedah orang mengajar saja. Huruf kata suara tu kha kat mana? Dekat nak tekak, bunyi macam ni kahak. Macam tu jelah dia dapatkan idea. Sebab dia paling dekat dengan nak tekak. Okay, so level ni perempuan kena faham. Yang mana duduk bawah, duduk tengah, duduk atas. Bila perempuan tak boleh nak beza, sebab tu perempuan punya huruf ha, semua macam sama je. Dia kata kalau macam ha kita sebut ha pedas. Sebab apa kita sebut pedas, sebab apa angin nak lepas. Kita nak lepas macam tu. Angin lepas. Kita kalau pedas kita buat macam tu. Atau kalau kita kata kahak tu sebab itulah kahak tu. Sebab dia tak ada pun dalam buku. Ni just memberitahu. Kalau ha ni dulu kan kita ada sebut ha dada. Jadi sedangkan huruf ni tak sampai pun dada. Tapi maksudnya bila kata dada pun apa? Angin tu masuk ke dalam. Bila kita tak boleh nak beza di antara semua level ni, itu yang kita baca Quran semua macam ha macam sama dia bunyi. Sedangkan semua ni lain. Dia berbeza, kedudukan dia lain. Okey? Dan bila kita nak cam macam mana nak bunyi-bunyi semua tu, sebab itulah kita huruf hijaiyah tu semua dia ada letak sukun. Kan kita dah belajar tadi sukun, maksud sukun, jelaskan sifat dia. Kalau contoh, semua dia letak sukun. Sebab bila kita nak cam kat mana dia keluar, kita kena letakkan tanda sukun. Baru boleh bunyi macam ni. Kita dah rasa kat sini. Kalau ain macam ni, ghain, pun area sini kita sini dia pegang rasa. Kalau bawah tu angin lepas. Kalau ain dia macam kena sempit sikit dan macam tarik. Tu huruf ain. Kalau ha kita rasa macam angin tu masuk dalam. Sebab tu orang kata ha dada. Memanglah ha dada tak ada dalam Quran, dalam buku tak, memang tak ada. Itu adalah teknik mengajar saja. Tak perlu nak petikai benda-benda macam tu. Sebab kita tengok student suka petikai, ataupun ada guru pun ada suka petikai. Tak perlu, tak ada masalah. Yang penting sebut tu kena betul. Itu just teknik saja. Ni dah kita rasa angin masuk. Kalau hamzah sangkut kat sini. Kalau ha tadi sebab angin tu lepas ke dalam. Lepas tu beza. Masalah sekarang bila kita tak mahir dengan makhraj huruf kedudukan dia, itu yang semua kita rasa macam sama je bunyi. Itu problem dia. Dan kita tengok ada lakaran yang perempuan buat cantik-cantik tu semua ada ramai yang tak masukkan makhraj dan sifat huruf. Sebab apa? Mungkin itu yang memang perempuan tak tahu. Dan sedangkan itulah yang utamanya kena tahu. Okey. So setakat ini oleh kerana kita pun memang sebabkan masa, memang kita akan ikut timing tepat-tepat. Sebab kita tahu bila kita dah kata set pukul 10, perempuan pun dah mesti beberapa pukul 10 tu perempuan ada program lain. So kita tak campur, memang bengkel straight to the point. Pukul 10 dah asap. Okey, lepas tu sekarang ni untuk buat masa ni kita akan hold dekat sini. So nanti saya akan bagi soft copy, perempuan siap-siap print. So next class minggu depan, insyaAllah ada kelas minggu depan, perempuan boleh tengok terus pada nota. Kalau ada skrin dia tak nampak apa benda pun, jadi kita sebut tu perempuan boleh tengok lah, perempuan pun boleh tulislah kat situ. Okay. So setakat ni kita akan stop dekat page ni, Al-Haq, tapi kita akan ulang balik next week. Sebab kita baru tadi Al-Jauh pun sikit je, nanti kita ulang balik. Mari kita akan mula minggu depan dengan makhraj huruf semula. Sebab ini bab yang paling penting, tapi benda ni lah perempuan tak masuk ke dalam lakaran. Sedangkan ini yang paling penting. Dan daripada saya, kalau perempuan tak masuk punya, perempuan itu yang perempuan tak tahu. Okay, so next week kita insyaAllah kita akan mula pada makhraj Al-Haq, makhraj huruf dan terus ke bawah lah. Okay, kalau kita sempat masa, kita sediakan slide yang lain. Kalau tak, kita akan settlekan ni dulu satu-satu. Dan kita pun tak perlu nak gopoh-gopoh, masing-masing pun ada kat rumah juga kan. So insyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya tangguhkan kelas ni sampai sini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dengan suratul As, dan insyaAllah lepas tu kita boleh leave meeting ni. Okay. Dan insyaAllah kita akan jumpa minggu hadapan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladzina amanu was solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saya akan jumpa puan-puan minggu hadapan.